Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang Saka? Bagus soalan daripada sekejap, mana tadi? Daripada Maliha. Ini dia tanya pandangan saya. Ini Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang Saka? Dia tanya pandangan saya. Okey. Jadi jawapannya adalah jawapan saya dan saya tidak akan paksa anda untuk mengikuti pandangan saya. Tapi bila anda tanya soalan ni, bermaksud anda nak dengar pandangan saya. Okey, boleh Sama ada setuju ataupun tidak setuju, kita tak tepi. Okey, baik. Yang pertama sekali, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW tak sebut berkaitan tentang Saka. Bahkan yang seumpama dengan Saka pun tidak ada. Itu faktanya. Jadi bila tak ada, maka ada satu disiplin, iaitu tiada kewajipan untuk kita mempercayai perkara gaib yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Saya ulang sekali lagi. Apabila tidak ada apa-apa Al-Quran, ayat Al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan tentang sesuatu perkara gaib, maka tiada kewajipan untuk kita mempercayai perkara gaib yang didakwa itu. Boleh Jadi Saka ni tak sebut dalam Quran, tak sebut dalam hadis. Tak ada dalam Quran dan hadis sebut tentang Saka. Jadi tak ada kewajipan untuk kita nak percaya. Ada orang nak percaya Saka ni disebabkan pengalaman dia, pengalaman tok guru dia, pengalaman yang dia nampak depan mata dia, maka dia percaya tentang kewujudan Saka. Salah ataupun tidak? Masih lagi tidak termasuk dalam kategori salah. Dan ada orang mungkin dia tak percaya disebabkan Al-Quran Sunnah tak sebut. Daripada sudut dalil-dalil sains juga ataupun bukti-bukti sains juga tidak kukuh. Jadi dia tak percaya untuk Saka tu. Salah tak? Tak salah juga. Adapun orang yang tidak mempercayai tentang kewujudan Saka, dia tidak menafikan tentang penyakit itu berlaku. Sebahagian mereka, seperti mana yang secenderung kepada pendapat berkenaan, mereka ini mempunyai masalah daripada sudut mental, psikiatri yang perlu dihubungkan kepada pakar-pakar psikiatri. Bukan kita bawa dia jumpa ustaz. Kita bawa dia jumpa dengan pakar psikiatri. Ustaz-ustaz tak tahu tentang perkara gaib, lalu dia tidak boleh mengkonfirmkan dia ni ada Saka ataupun tidak ada Saka. Tak ada. Kalau tidak, dia telah mendakwa terhadap perkara gaib pada yang dia tidak tahu. Wala ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Kemudian dalam kajian hari ini juga menyebutkan tentang beberapa simptom Saka yang hampir kepada skizofrenia. Hampir kepada skizofrenia, walaupun kalau kita kata tidak sebiji, tapi hampir kepada skizofrenia. Skizofrenia ni dia ada simptom simptom-simptom seperti halusinasi dan seumpama delusi dan seumpama dengannya. Kadang-kadang dia mencipta orang lain. Dia mencipta orang lain yang berasal daripada masalah pada waktu kecil dia. Ini memang awak boleh cari dekat med.com, web.com kan, untuk laman web kesihatan. Anda akan jumpa perbincangan berkaitan tentang isu ni, perbincangan tentang split personality dan seumpama dengannya. Dia ada halusinasi yang sampai dia boleh nampak seseorang yang mungkin dia anak tunggal, dia nampak seseorang, dia kata itu adalah kakak dia, abang dia, padahal dia seorang-seorang. Dan simptom ini ada pada orang skizo. Padahal kita kat sini kita panggil dia Saka. Kita nampak jelmaan nenek kita. Kita nampak jelmaan bapak kita. Kan? Ataupun seumpama dengannya. Dan simptom ini sebenarnya ada pada orang yang skizofrenia. Dan skizofrenia boleh dibuktikan secara sains. Tetapi isu Saka ni, sebab apa nama dia Saka? Sebab orang tak bawa dia pergi berjumpa dengan pakar psikiatri. Kalau dia pergi jumpa doktor pun, doktor tak tahu apa pun. Doktor perubatan umum tak tahu apa pun. Dia kena bawa dekat pakar psikiatri yang ada di klinik-klinik kesihatan. Pakar psikiatri. Pakar psikiatri akan menentukan keadaan berkenaan. Ada ujian-ujian dia.
Kita pun, saya pun tak boleh kata awak ni ada masalah sakar ke, awak ni ada masalah mental ke, awak ni ada depresi ke. Saya tak boleh kata macam tu. Pakar psikiatri yang akan tentukan. Macam anxiety. Anxiety kita tak boleh, oh saya ada anxiety. Tak boleh. Pakar psikiatri yang akan tentukan. Kalau kita jumpa ustaz akan jadi masalah. Sebab ustaz bukan pakar psikiatri. Dia tak tahu tentang hal ni. Sebab tu Quran selalu sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau hang tak tahu. Dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah Taala kata apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan hang sebut benda yang hang tak tahu. Pendengaran, penglihatan dan jantung hati kau akan dipersoalkan oleh Tuhan kau. Semua itu akan dipertanya oleh Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita tak tahu, kita kena tanya orang yang tahu. Kalau kita tanya orang yang tak tahu, akan jadi masalah. So dia macam tu. Macam hari ni, Quran dan hadis dah sebut bahawa syaitan tak ada. Jin jahat pun tak ada. Haitan minan jin. Dalam hadis sebut, jin jahat tak ada. Hadis tu sabit. Tiba-tiba hang nampak apa dia, hang nampak jin, hang nampak syaitan lah, ataupun hang nampak macam kita dalam bahasa kita nampak pontianak, nampak pocong, nampak hantu-hantu pada waktu ini. Yang kita tahu itu adalah jemaah, kalau ia benar, ia adalah jelmaan daripada jin-jin jahat, bukan jin-jin baik. Jin-jin jahat. Padahal dalam Ramadan tak ada. Telah diikat semua tu. Jadi kalau hang nampak benda tu, confirm hang kena pergi dekat psikiatri, bukan jumpa ustaz. Datang bertemu dengan psikiatri. Ada Quran jin tak ada. Apa benda hang ni ada Quran jin tak ada? Dalam Quran dan hadis dah sebut pada bulan Ramadan ni, jin jahat tak ada, jin baik ada. Jin jahat tak ada. Jin baik, syaitan tak ada. Hadis yang sebut tentang ni sabit. Kita percaya hadis ke ataupun main dakwaan kita pada perkara yang kita duduk main teka-teka. Quran hadis sebut. Maksudnya bila Quran hadis sebut, orang yang jadi masalah ni jangan kita tahu kena bawa jumpa psikiatri. Boleh jadi dia berhalusinasi. Kalau sikit-sikit tak apa. Kok jadi banyak, bimbang akan jadi masalah kemudian. Yang tu. Bimbang ada masalah kemudian. Boleh? Saka tu jin lah Bucik Budin. Bimbang aku benda tu lah. Semua dengar tak mahu nak dengar. Sebab tu saya kata ini pandangan saya berkaitan tentang isu ni. Anda boleh ambil pandangan yang berbeza. Silakan no hal, no issue. Awak nak kata saka itu adalah jin. Saya lebih cenderung kepada pendapat ulama-ulama yang lain. Bahkan dalam isu ni saya lebih cenderung kepada pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan seumpama dengannya yang mengatakan bahawa jin tidak boleh merasuk tubuh badan manusia. Walaupun kita tahu ada sebahagian pendapat para ulama menyebutkan, sebahagian besar pendapat para ulama menyebutkan bahawa jin boleh merasuk tubuh badan manusia. Tetapi apa dia Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga ramai ulama-ulama yang lain mengatakan bahawa jin tidak boleh merasuk tubuh badan manusia dengan dalil-dalil yang cukup banyak. Yang kita boleh bahaskan pada waktu kemudian. Tapi bila jin tidak boleh merasuk, maka tidak adanya saka. Sebab saka ni antara sifat saka adalah dia boleh merasuk kepada tubuh badan orang itu, orang yang ada saka tu lah, orang yang ada saka. Itu antara sifat saka. Itu antara sifat saka. Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu yang lebih tepat, kita serah kepada Allah Ta'ala. Wa hisabuhu 'ala Allah. Kita berhadapan dengan masyarakat. Saya cukup bimbang. Kita sekarang ni ada masalah mental yang kuat. Masalah mental yang cukup kuat. Dan ini telah dipersetujui oleh ramai pakar-pakar kesihatan. Dan saya cukup bimbang apabila orang yang mempunyai masalah kesihatan ini bertemu dengan orang yang salah. Walaupun orang itu dianggap orang yang baik. Orang yang baik, dia mungkin dia tak tipu. Tetapi mungkin dia silap melakukan sesuatu. Dia mungkin silap. Awak patutnya jumpa doktor. Tapi awak pergi jumpa ustaz, minta pandangan ustaz. Ustaz tu mungkin dia tak bohong. Mungkin dia tak bohong lah, kita sangka baik kepada ustaz-ustaz kita ni. Dia mungkin tak bohong. Tapi dia boleh melakukan kesilapan kerana dia berinteraksi pada bukan bidang dia. So, kita kena hati-hati dalam bab ni. Orang yang selalu dakwa dia nampak ni, dia nampak itu.
dia nampak perkara gaib, dia nampak mata dia terbuka hijab, sepatutnya orang ini bukan dianggap sebagai orang yang hebat, tetapi orang ini perlu dibawa bertemu dengan psikiatri untuk dapatkan pandangan psikiatri. Bukan rawatan lagi maksudnya pandangan psikiatri. Boleh jadi dia memang ada kelebihan tu ke apa ke, ataupun boleh jadi tidak. Ia hanyalah masalah psikiatri dan boleh jadi dia berat. Masalah psikiatri ni jangan diambil mudah. Jangan diambil mudah. Ustaz-ustaz kita tak erti jawab. Banyak ustaz-ustaz kita tak erti jawab tentang soalan ni. Mungkin saya juga termasuk dalam hal berkenaan. Dia tak erti jawab berkaitan tentang isu-isu psikiatri. Sehingga kalau ada dakwaan, saya dengar orang yang ada anxiety tu iman dia tak kuat, orang yang bunuh diri tu iman dia tak kuat. Ini adalah kenyataan-kenyataan yang bodoh yang sepatutnya tidak keluar daripada seorang ilmuwan. Tapi itulah disebabkan dia bukan dalam kategori kita kata dia dalam bidang keilmuan, kedoktoran ataupun psikiatri, maka dia telah memberikan jawapan yang bercanggah dengan yang sepatutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sekian dulu dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa bantu saya dengan subscribe dan like.